Maka pada waktu tu, walaupun dia status wali, ni aku nak menikah dengan hang ni, kita sepupu, tapi aku wali hang ni. Sebab wali lain tak ada. Kalau ada ayah dia, lain lah tu. Tak ada. Lepas tu perempuan dia kata, tak apalah, dah abang sepupu cik, abang pun wali, abang angkat lah. Ui, aku nak angkat pun aku nak menikah dengan hang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan keizinan yang diberikan pada malam ni. Bertemu lagi dalam siri kuliah bulanan kita. Seperti biasa kita panjatkan kesyukuran pada Allah Ta'ala kerana Allah masih memberikan beberapa nikmat yang besar kepada kita. Nikmatul Islam wa nikmatul iman, nikmatul sihah wa nikmatul farah. Nikmat Islam dan iman, nikmat sihat dan nikmat kelapangan dalam hidup, alhamdulillah. Satu hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan kepada kita, kunu fid dunya adyafa wattakhidul masajida buyuta wa awidu qulubakum ar-riqqah wa aqsirut tafakkur wal buka ila akhiril hadis. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, jadilah kamu hidupnya atas dunia umpama tetamu. Maka Nabi sebut kita hidup atas dunia ini umpama tetamu. Apa makna tetamu? Yang pertamanya, tetamu ini ialah suatu yang bersifat sementara. Kita mai atas dunia ni satu sifat yang bersifat dengan sifat sementara. Kita tak kekal di sini. Macam kita pergi Mekah, Duyufur Rahman, tetamu Allah. Jadi kita pergi, kalau buat umrah dalam 10 hari, 11 hari, lepas tu balik ya. Sebab tetamu. Kita pergi buat haji 45 hari, 46 hari, balik sebab kita jadi tetamu. Kita pergi rumah orang pun macam tu. Pergi 3-4 hari kita balik sebab kita tetamu. Maknanya tetamu ni bersifat sementara. Jadi bila kita sedar bahawa kita duduk atas dunia ni bersifat sementara, dan bila kita menjadi tetamu, yang keduanya sudah pasti ada benda yang boleh kita buat dan ada benda yang tak boleh kita buat. Kita menjadi tetamu Allah, pergi Mekah. Ada benda yang kita boleh buat. Pergi tawaf, pergi sa'i, kita boleh buat. Tapi ada benda tak boleh buat. Duk pergi cabut pokok-pokok, duk pergi bunuh haiwan-haiwan, melakukan kerosakan dan sebagainya, ada halangan dia. Macam kita pergi rumah orang lah, tetamu. Kena jaga adab dia. Ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Dia suruh kita makan, kita makan. Dia suruh kita minum, kita minum. Dia bagi bilik tidur kat kita, tidur bilik hak dia bagi. Kita kata tak mau, bilik hang bagi nampak duduk belakang sangat. Aku nak tidur bilik hang. Tuan rumah balik kerja, tengok-tengok, tetamu tidur duduk bilik dia. Oh, bilik tuan rumah. Jadi kacau. Dia tak faham tetamu ni, ada benda yang dia boleh buat, ada benda tak boleh buat. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi sebut kita ni hidup atas dunia umpama abirus sabil. Seumpama orang yang sedang melintas jalan. Dia kena tengok kanan, dia tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Pasal apa dia kena tengok kiri kanan? Sebab ada bahaya. Kereta, motor, lori, trailer. Kita lintas tanpa melihat kiri dan kanan, membahayakan kita. Macam itulah hidup atas dunia. Dia ada benda yang boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Sebelum kita nak buat satu benda, kena tengok dulu ni hukum dia apa ni. Boleh ke tak boleh ni?
Halalkan haramkan. Benda ni makruh ke? Kena tengok dari segi apa hukum yang ada dengan apa yang kita nak buat. Maknanya hidup atas dunia ni kita perlu berhati-hati. Macam lintas jalan ni, lintas jalan. Kereta banyak kiri kanan, kita berlintas buat tak tahu. Lepas tu yang bulan mai angkat. Habis. Pasal apa? Orang tanya awak hang jadi macam ni accident, dia kata aku lintas ikut dan aku. Tak boleh. Kena tengok kiri, kena tengok kanan. Atas dunia pun hidup macam tu. Ni kita nak buat ni benda ni boleh ke? Benda ni tak boleh. Tu dia sebutkan sebagai abirus sabil, orang yang sedang melintas jalan. Maka bila hidup atas dunia ini, jadilah kamu sebagai tetamu duyuf. Dan ini bukan tempat kita yang asal. Tempat kita yang asal nu syurga Allah Ta'ala, nu syurga. Tapi siapa yang lepas daripada neraka, dia untung. Wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang lepas daripada api neraka, masuk dalam syurga, dia orang yang berjaya, faz. Dia sebut pauzun. Orang yang bernama Pauzi. Faizah. Itu makna kejayaan lah. Pauzi, kejayaanku. Faqad faz. Wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang boleh masuk syurga, dialah orang yang berjaya. Sebab dia tak masuk neraka. Ada orang yang masuk neraka dulu. Zuhziha. Orang yang ada terlepas daripada neraka, dia orang yang berjaya. Tapi sebahagiannya juga ada, sebelum dia nak balik ke tempat asal dia masuk neraka dulu. Maka sebab itulah kita akan kembali ke tempat asal kita, kerana sedanglah diri kita itu adalah tetamu sahaja sampai masa kita akan kembali. Yang keduanya, wattakhizul masajida buyuta. Jadikan masjid itu sebagai tempat untuk kamu melazimkan akan dia. Jadikan rumah kamu. Makna masjid ni jadikan rumah kita. Kalau bahasa Allah ni disebut rumah yang kedua lepas rumah kita pertama. Rumah yang kedua. Nak cari kita time semayang, jangan pergi cari tang lain melainkan di masjid. Sebab kita dah mulazamah, melazimkan kita jadikan rumah Allah itu sebagai tempat untuk kita hadir. Jadikan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Orang yang rajin mengimarahkan rumah Allah ini, orang yang beriman dengan Allah, di hujungnya disebut fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Inilah golongan hamba-Mu yang diberikan hidayah. Orang yang diberikan hidayah, dia ada cahaya dalam dirinya. Bila ada cahaya dalam diri dia, dia nampak benda baik dan dipandu ke arah kebaikan. Orang yang tak ada cahaya dalam diri dia, dia tak nampak benda baik. Masjid pun tak nampak. Masjid bukan jauh pada rumah, tapi tak nampak sebab cahaya tak ada. Yang kita boleh main jauh mana pun masjid ni, sebab kita dah nampak itu adalah cahaya. Kita kejar cahaya-cahaya sampailah ke rumah Allah. Maka jadilah masjid itu sebagai tempat dan rumah kita untuk kita melazimkan akan dia. Wa awidu qulubakum ar-riqqah. Lembutkan hati kamu dengan banyak ingatkan Allah. Banyakkan berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Banyakkan bertahlil la ilaha illallah. Ada orang yang sebut la ilaha illallah, lepas tu disebut illallah, illallah, illallah. Ada orang yang zikir Allah, 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 Allah. Buatlah apapun, yang penting ingat kita pada Allah. Hati kita akan menjadi lembut dan hati kita akan menjadi baik kerana kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa aksirut tafakkur, dan banyakkan berfikir. Apa yang Allah Taala cipta ni, bila kita fikir dapat pahala. Fikir diri kita sudahlah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Taala ciptakan kita sebaik-baik kejadian. Tengok mulut kita dengan hidung. Pasal apa mulut duduk bawah, hidung duduk atas? Fikir dapat pahala. Bayangkan kalau hidung duduk bawah, mulut duduk atas. Minum-minum teh tarik,
hak lebih tu turun dalam hidung. Jenuh. Kan? Dia tarik pula kau. Kena mulut, masuk dalam hidung. Kalau hidung duduk di bawah, dia tarik masuk dalam hidung. Nyawa pun tak boleh. Rupanya Allah Ta'ala ciptakan mulut duduk di bawah sebab bila kita makan meleleh-meleleh, itu contoh lah. Hidung kita duduk kat bawah walaupun tak mancung. Mau kalau hidung duduk kat atas lagi teruk. Mau kalau musim hujan pakai tak keluar rumah lah. Kan? Maknanya hasil penciptaan Allah Ta'ala buat kita ni, kalau kita fikir, pahala dia besar. Fikir tentang apa yang Allah Ta'ala cipta. Dan banyakkan kamu untuk menangis, mengenangkan kesalahan kita. Manusia tak lepas tuan-tuan daripada buat salah, daripada buat silap. Memang kita ini manusia. Masumiyal insanu insanan illa linisyanihi. Tak dinamakan manusia itu manusia, melainkan ada sifat lupa. Al-insan la yakhlu anil khata' wan nisyan. Manusia tak lepas daripada buat salah dan lupa. Itu sifat yang ada dalam diri manusia. Maka sebab itu, banyakkan kita menangis atas dosa yang kita lakukan. Bangkit tengah malam teriak, ya Allah, aku ni dosa banyak, ya Allah. Dosa denganmu pun, ya Allah, banyak. Dosa dengan manusia pun banyak, ya Allah. Kalau dosa dengan Allah Ta'ala ni senang, kita minta ampun, taubat, selesai masalah. Tapi kalau dosa dengan manusia, yang tu kena cari dia balik. Kita buat naya kat dia dan sebagainya, kita minta ampun dan dosa daripada dia. Ampunkan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hadis tu cerita apa? Yang pertama sekali, hidup atas dunia umpama tetamu. Ada adab, ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Yang kedua, kita jadikan masjid sebagai rumah kita yang kedua, mulazamah. Yang ketiganya, sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya, banyakkan kita berfikir tentang apa yang Allah Ta'ala cipta. Dan yang kelima, kita menangis atas apa yang dosa telah kita lakukan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Seterusnya dalam kitab kita, qala al-musannifu rahimallahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Iaitu kita masih lagi dalam bab yang menceritakan berkaitan dengan bab nikah munakahat. Iaitu tegahan menjadi wali. Muka surat 72, bila ada satu daripada sifat di atas ini, berpindahlah kuasa wali itu daripada wali akrab yang sepatutnya dia mewakilkan kepada wali ab'ad. Ini cara nak pindahnya wali. Daripada kuasa wali akrab kepada wali ab'ad. Kita sebut dah apa itu maksud yang disebutkan sebagai wali. Wali itu ialah maksudnya penjaga. Yang boleh menjaga kita, yang boleh menjaga itu nama dia wali. Dan perlunya dalam bab perkahwinan itu yang melibatkan wali, la tuzawwijul mar'atul al-mar'ata wala al-mar'atu nafsaha. Perempuan tidak boleh menjadi wali. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki berkuasa atas orang perempuan. Jadi kalau ada wali itu, contohnya, wali itu sahaya ada sifat kehambaan. Maka dia boleh berpindah pada akrab kepada ab'ad. Akrab ini ialah wali yang hampir dengan perempuan tersebut. Contoh bapak dia dengan tok wan dia. Bapak dia dengan tok wan dia, jadi bapak itu akrab. Bapak dia dengan pak penakan dia. Bapak dia itu akrab. Pak penakan itu ab'ad. Akrab ini maknanya dekat. Ab'ad itu maknanya jauh. Wali yang akrab, wali yang dekat. Ab'ad, wali yang jauh. Jadi dalam bab kahwin, kalau kita ambil wali yang ab'ad, wali yang jauh. Sedangkan wali akrab masih ada. Saudara seibu sebapa masih lagi ada. Kita ambil saudara sebapa, maka nikah itu tidak sah. Kerana apa? Wali itu silap. Kita ambil hak jauh, sedangkan hak dekat itu masih ada. Wali yang gilanya sekalipun putus-putus, sekejap gila, sekejap tidak, maka tengah itu pada masa berlakunya gila, dan masa itu dinikahkan mauliyahnya oleh wali abad, tidak pada masa siuman. Kalau wali itu gila, wali gila ni dia tak berpindah kepada wali hakim. Wali gila ni dia berpindah kepada wali
ab'ad. Katakan pak dia gila, tok wan dia tak ada, maka abang dia ada, maka abang dia menjadi wali. Tapi mesti masa akad nikah, pak dia itu sedang gila. Kalau pak dia tak gila, pak dia menjadi wali. Maksudnya yang gila sat-sat ni, kalau gila terus, tak apalah. Waktu mana pun boleh angkat dah. Kan? Kalau dia nak wakil kat Tok Imam, wakil pada Tok Imam. Masa dia tak gila, dia wakil kat Tok Imam. Lepas tu masa Tok Imam nak ikat nikah 2 hari, lepas tu dengar-dengar dia gila. Terputus. Kalau wali yang gila, sat tak gila. Kalau gila terus senang. Tukar terus hak berat dah. Sat gila, sat tak gila. Apa panggil isim tak isim dulu Waya putih lah, spark lah. Kan? Orang kita pandai. Waya putih. Spark. Memang kita pun tuan-tuan, kalau fikir lebih sangat pun boleh jadi gila. Spark. Dia kita ni macam belon. Dia tiup. Boleh kembang. Takat tu yang boleh kembang pun. Kita paksa dia juga, pun pecah habis. Kalau orang lah dipanggil overthinking lah. Fikir lebih pada yang patut. Bila fikir lebih pada yang patut, pun pecah. Maka sebab itu orang tua-tua kata tu yang kesepak, waya putih dan sebagainya, dia gila. Kalau dia gila terus, yang tu boleh pindah pada wali ab'ad, wali yang jauh. Tapi kalau gila sat, lepas tu tak gila. Gila sat tu gila. Jadi dia pun wakil kat Tok Imam. Tok Imam kat nikah anak saya tu. Lepas kat nikah tu dia gila. Tok Imam kena kat nikah, lusa. Elok-elok pegang tangan. Nanti tu nak akad nikah, dia baru kata, "Oi Tok Imam, pak dia hak tu gila pula dah." Terputus. Maka pada waktu tu macam mana nak buat? Boleh gunakan wali yang ab'ad. Abang dia. Abang dia pun wakil kat Tok Imam. Yang tu jadi sah. Sebab apa? Walaupun ab'ad, tapi dalam masa yang sama wali akrab dekat tu gila. Dia sat-sat gila, sat-sat ni. Gila isim dan sebagainya. Fasik yang lain pada raja atau sultan. Kalau wali itu fasik, pastilah kita sebutlah sifat orang fasik ni, ialah dia buat dosa-dosa, buat apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tak semayang, tak puasa dan sebagainya. Kan? Lain pada raja atau sultan, itu dia beza. Kena tegahan dengan sebab dungu oleh mahkamah. Ataupun wali ni dungu, sapih. Dia panggil apa? Dungu ni maksudnya tak cerdik lah. Khususnya dalam bab pengurusan harta dan sebagainya, dia tak pandai. Akalnya cedera dengan sebab tua atau dengan sebab penyakit yang teruk. Nyanyuk. Tak ingat ni anak nak menikah, ni anak mana tak tahu, mana nak menikah tahu. Menikah tu apa dia? Dia tanya balik kita. Nyanyuk. Akalnya cedera dengan sebab tua ataupun dengan sebab penyakit yang teruk. Pada waktu itu tukar pada wali abad. Berlainan agama, kan? Abang dia, pak dia berlainan agama, yang ada abang dia, maka abang dia akan jadi wali. Bila ada satu daripada sifat di atas ini, berpindahlah kuasa wali daripada wali akrab yang sepatutnya dia mewakilkan kepada wali ab'ad. Sebab tu bab wali ni antara bab yang penting. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah itu melainkan dengan adanya wali. Sebab tu bila kita sebut orang yang menikah di Thailand, kena tengok. Wali ni dia ada pembahagian dia. Ada wali yang disebutkan sebagai wali sultan, wali hakim. Ada yang disebutkan sebagai wali nasab, wali mujbir, ghairu mujbir, wali akrab, wali ab'ad. Wali hakim hanya boleh digunakan, dilaksanakan kalau ada syarat-syarat dia. Contoh, perempuan itu pergi menikah di Thailand menggunakan wali hakim. Jaraknya lebih 2 marhalah. Marhalah lah dikira 81 km. Lebih daripada 81 km. Ayah dia duduk di mana? Ayah dia duduk di Sungai Petani. Dia lari nikah di Naratiwat. Maka nikah itu dikira sah. Tapi kalau pak dia pergi sekali, pak pun pergi sekali. Kan? Maka akad nikah menggunakan wali hakim,
nikah itu tak sah. Tak sah. Sebab apa? Pak dia ada sama. Kecuali kalau pak dia wakil kepada hakim tu, dia kata, hakim tu, akad nikah anak saya wakil kepada dia. Maknanya, akad nikah itu bukan wali hakim. Walaupun wali itu wali hakim, tapi dia akad nikah dengan berwakilkan wali. Yang tu sah. Ataupun anak dia pergi menikah di Thailand. 20 hari bulan 2. 2020 contoh. Pukul 9 pagi. Rupanya pak dia pun pergi nikah juga. Kawasan dekat tu. 20 bulan 2, 2020. Cek-cek tengok, ayah saya duduk Sungai Petani ni. Cek-cek tengok, aku pun pergi nikah juga. Rupanya tempat yang hampir sama. Jarak tak sampai 80 km, 81 km. Maka nikahnya tidak sah. Itu bab wali itu antara yang penting. Yang kita juga kena faham. Kalau nak main akad nikah, macam saya sebut hari itulah. Kena pastikan ikut turutan. Yang kita sebutkan maratib. Susunan wali mesti mengikut susunan yang telah ditetapkan. Jangan lari daripada susunan maratibul wali. Maratib wali itu. Okey, seterusnya. Cawangan-cawangan masalah orang yang buta tidak terjejas kuasanya, bahkan boleh dia mewalikan. Maksudnya, wali yang buta boleh menjadi wali. Demikian jua orang yang pitam tetapi kena tunggu sampai dia baik, sekalipun lamanya beberapa hari. Dalam kitab ni dia sebut beberapa hari. Tapi dalam kitab Syekh Daud Fatani dia sebut 3 hari. Maknanya kalau walinya itu pitam, nak kena tunggu lama mana, boleh angkat nikah, kena tunggu 3 hari. Kalau dah lepas 3 hari, masuk hari keempat, masih lagi pitam. Ataupun kita sebut koma dan sebagainya, kena tunggu 3 hari. Masa Covid itu banyaklah ditidurkan dan sebagainya. Tidur lebih daripada 3 hari. 4 hari dah ni yang anak nak menikah. Masa Covid tu banyak menikah. Saya duduk jaga bahagian nikah cerai rojok ni. Rupanya masa Covid tu menikah lebih pada tahun-tahun biasa. Nikah lebih. Dah kata dah tak ada kerja apa, tak boleh keluar rumah pergi mana, nikah. Mai ujung tahun penuh hospital. Tak apalah kan. Nuri tak payah buat, apa tak payah buat. Dia kata sip. Tak apalah, buatlah. Benda boleh. Kan? Tak ada masalah apa. Tapi pak dia ditidurkan. Lebih daripada 3 hari, maka bolehlah berpindah kepada wali ab'ad. Kalau pak dia pun ditidurkan, abang dia masih ada lepas hari yang keempat. Maksudnya, Syekh Daud Fatani dia kata apa? Dalam masa 3 hari. Di sini sebut walaupun beberapa hari. Syekh Daud Fatani sebut dalam kitab Idahul Bab li Muridin Nikah. Maka disebutkan 3 hari. Itu bagi orang yang pitam, koma dan sebagainya lah. Dia tak putih wali dia sebelum 3 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wali akrab yang dalam ihram tidak berpindah kuasanya kepada wali ab'ad, bahkan dinikahkan oleh hakim. Maknanya apa? Wali akrab ni, mak dia menunaikan haji, umrah, dan masih dalam ihram. Ini yang saya sebut dah sebelum ni. Maka tidak berpindahlah kuasanya kepada wali ab'ad, bahkan dinikahkan oleh hakim. Nikahkan oleh hakim. Pak dia duk buat umrah. Duk sedang pakai kain ihram. Duk tawaf. Kan? Patutnya pak dia tawaf pagi. Nak akad nikah petang. Tapi pagi tu kalut, petang baru nak tawaf. Tak ada sa'i apa semua lagi dah. Ihram tu, tahlul pun nak lagi. Maka pada waktu tu, kalau kita menjadi saksi nikah, kalau imam nak akad nikah, mereka tahu kata pak dia pergi Mekah, kena pastikan dulu. Pastikan dulu yang walinya itu dalam ihram ataupun tidak. Telefon di Mekah, telefon. Oi haji, dia buat apa lah ni? Ni anak nak menikah. Dia kata duk tawaf pun tak habis lagi ni, ramai orang. Maka pada waktu tu kena tunggu. Tidak boleh berpindah kepada wali ab'ad.
Tapi kalau dalam masa pak dia melakukan umrah ihram, nikah menggunakan wali hakim. Wali hakim boleh. Nikah menggunakan wali hakim, nak nikahkan wali hakim. Pak dia dalam ihram, haji ke umrah, boleh dinikahkan dengan wali hakim. Okey. Dalam masa yang sama, wali hakim ni adalah orang yang menerima wakil daripada sultan ataupun raja ataupun pemerintah yang berautoriti untuk mengakad nikah. Waliyun al-hakim waliyun man la waliyan. Hakim boleh menjadi wali kepada orang perempuan yang tidak ada wali baginya. Maka tidak ada wali baginya. Masa nak akad nikah itu, Tok Qadi itu nak akad nikah, yang mewakilkan kepada Tok Qadi itu ialah raja atau sultan atau pemerintah. Tetapi pemerintah itu sedang melakukan ihram. Maka hukumnya sah. Dia tak sama dengan wakil lain. Kalau pak dia wakil kepada Tok Imam untuk akad nikah, tapi pak dia sedang ihram haji umrah, maka nikah itu tidak sah. Tapi kalau raja, sultan, pemerintah, ulil amri, dia wakil kepada qadi untuk akad nikah. Bagi perempuan yang tidak awal ada wali baginya. Walaupun sultan dan hakim itu sedang melakukan umrah, pemerintah, nikah itu tetap sah. Itu dia beza. Dia beza dari segi hukum dia lah. Maknanya kalau raja dan sultan itu dia tak termasuk dalam syarat-syarat untuk sahnya nikah tersebut. Jika wali atau bakal suami yang dalam ihram minta wakilnya mengakad nikah anaknya atau bagi dirinya, tidak sah akad itu sekalipun dia wakil dalam keadaan halal. Ataupun pak dia ni, cerita tadi, sedang melakukan ihram, sebelum dia nak pergi ke Mekah, dia wakil siap-siap. Hak yang ni dia pakai ihram ataupun menikah di sana. Dia sedang pakai ihram, dia wakil kat seseorang, hang tak nikah sa anak aku ni. Masa dia sedang berihram itu, dia minta untuk seseorang mengakad nikah akan anaknya. Maka pada waktu itu juga dikira tidak sah. Ataupun dia menikah dalam keadaan dia pakaikan ihram. Dalam keadaan dia pakaikan ihram itu, dia pun akad nikah sama. Maka juga tidak sah. Ada kaitan dengan orang yang berpakaian ihram, sama ada dia mewakilkan nikah sebelum itu. Sebelum pergi Mekah, dia wakil dah siap-siap. Tapi masa nak akad nikah, dia sedang berihram, nikah itu tidak sah. Ataupun dia sedang berihram, masa ihram tu dia wakil. Daripada Mekah telefon Tok Imam. Tok Imam minta maaf lah. Hari tu masa saya mai, tak ada wakil kat Tok Imam untuk akad nikah anak saya. Lah saya nak wakil kat Tok Imam lah akad nikah anak saya. Tok Imam pun tanya, lah hang dah buat apa ni? Lah duk tawaf pun. Tak ingat nak wakil. Masa tu tak boleh. Tak boleh. Ataupun dia menikah di sana. Ataupun dia wakil orang mengakad nikah di sini waktu dia sedang buat ihram. Kita nak terima nikah ni, kita boleh terima nikah secara sendiri. Ataupun ada orang lain boleh terima nikah untuk kita. Aku terima nikahnya bagi Muhammad bin Abdullah. Saya menerima nikahnya bagi pihak Muhammad bin Abdullah. Orang hak terima nikah tu, dengan akad nikah itu, berada di sini, Malaysia, tanpa kain ihram. Tapi Muhammad bin Abdullah tu yang menjadi suami, dia tak terima. Dia mewakilkan kepada orang lain di Malaysia untuk terima. Sebab perempuan tu ada di sana. Jadi orang sini pun terima. Maka terima itu bagi pihak Muhammad, sedangkan Muhammad sedang berihram, itu pun tak boleh. Maknanya yang ada kaitan dengan ihram, haji ataupun umrah, maka nikahnya tidak sah. Melainkan tadi, hak sultan ataupun raja, itu berbeza. Walaupun dia dah wakil kepada qadi, pegawai agama, tok imam dan sebagainya untuk akad nikah, sedangkan dia raja atau sultan itu sedang berihram, nikahnya tetap sah.
Itu dia ada perbezaan sikit. Okey. Tiada sah akad itu sekalipun dia wakil dalam keadaan halal. Maka tidak terpecatlah wakil dengan sebab ihram muwakilnya nanti. Setelah halal muwakilnya, barulah dia menjalankan akad yang diwakilkan kepadanya. Maknanya sebelum dia pergi Mekah, dia wakil dah kat Tok Imam. Tok Imam, akad nikahlah anak saya sekian-sekian dengan sekian-sekian, mas kahwin RM20 tunai. Lepas tu dia pun melakukan ihram, tawaf apa semua, pakaian ihram ni semua, buat umrah. Masa tu tak boleh akad nikah sebab dia masih berpakaian dengan pakaian ihram. Belum tahallul. Okey. Lepas-lepas dia tahallul, maka Tok Imam itu boleh terus akad nikah walaupun dia tak mentajdid, memperbarui wakil itu. Maksudnya dia tak perlu perbarui lah. Dia pakai ke ihram, dia semua umrah sa'i, dia pun tahallul siap. Dia tak payah telefon kat Tok Imam ni, Tok Imam ni saya nak wakil balik lah. Itu saya wakil tu sebab saya ihram ni, lepas tu saya pun dah habis dah. Jadi saya nak wakil lain, tak perlu dah wakil yang baru. Wakil hak lama dikira sah. Ya. Bukan takat wakil hak lama dikira sah. Dia nak tarik balik pun boleh. Lepas tahallul, dia fikir aku nak balik esok dah. Lepas tu dia pun kata Tok Imam, lah Tok Imam macam ni lah, hak saya bagi hari tu saya tarik balik. Oh, Tok Imam kata mana boleh hang wakil kat aku. Dia kata esok saya nak balik dah. Ni saya nak balik, saya tarik balik ya sebab saya nak akad nikah sendiri. Maka di situ hukumnya adalah boleh. Sebab bila dia wakil kat kita, dia boleh tarik balik apa yang dia wakil kepada kita. Mewakil itu. Jika sultan atau qadi berihram, harus pemangkunya mengakadkan nikah orang yang tiada berwali menurut pendapat Syekh Khaffaf yang mana telah disahkan oleh Ar-Rawiyani dan lain ulama kerana kerja yang diuruskan itu atas nama wilayah perintah bukan wakalah. Ini proses untuk akad nikah orang yang sultan dan qadi berada di luar. Sekiranya seorang perempuan hendak berkahwin datang beberapa orang walinya yang satu darjat hendak mewalikannya seperti 3 atau 4 orang anak saudara dan perempuan memberi izin kepada tiap-tiap seorangnya, nescaya sunat mengahwinkan dia oleh siapa yang lebih pandai dalam hukum bab nikah. Kemudian pandang siapa yang lebih wara, kemudian pandang siapa yang lebih tua dengan persetujuan yang lain. Tapi jika dia perempuan menentukan izinnya kepada seorang saja, tentulah yang seorang itu tidak boleh yang lainnya. Ini cerita dia. Seorang perempuan ni dia tak ada apa untuk menjadi wali. Yang dia ada ialah abangnya dan juga adiknya. 5 orang. Abang pun ada, adik pun ada. Dia panggil wali yang setaraf. Bila wali yang setaraf ni nak ambil siapa? Wali yang setaraf ni nak ambil siapa? Nak ambil abang ke? Nak ambil adik? Dalam keadaan ramai-ramai tu, siapa-siapa pun sebenarnya boleh jadi wali. Bila dia tak tentukan. 5 orang abang dia, 5 orang adik dia. Siapa-siapa pun boleh jadi wali. Sebab dia satu taraf, satu darajat. Abang dengan adik, seibu sebapa. Dia satu darajat. Cuma kalau nak yang terbaik, sunat dia cari siapa yang pandai dalam bab nikah. Itu pertama. Kemudian siapa yang lebih warak? Warak ni mana apa? Orang yang menjauhkan benda-benda yang syubhah. Benda haram memang dia tak buat lah. Warak ni makna dia menjauhkan daripada benda-benda yang syubhah. Benda yang haram dia tinggal terus. Benda yang syubhah. Halal ke haram? Halal ke haram? Yang tu dia tinggal. Itu nama dia warak. Orang Melayu kalau sebut warak ni, jalan tunduk lah. Bongkok-bongkok. Tak mestinya orang yang jalan bongkok itu warak. Pasal dia pun bongkok. Bongkok. Dia bongkok sebab tua. Contoh lagu tu lah.
Kita pun betul makin lama makin bongkok. Bongkok, kita bongkok, lama bongkok. Kan pasal apa? Itu tua. Jadi dia bukan warak, dia tua. Orang kita kalau jalan tunduk bongkok tu maksudnya warak lah. Boleh jadi hak tunduk tu warak betul. Tapi tak semua yang tunduk itu warak. Kena dia bongkok kan. Okey. Ya. Maknanya kalau sekiranya dia pandai ilmu agama, ilmu bab nikah. Lepas itu dia warak pula. Lepas tu tengok yang lebih tua. Kan? Tapi kalau 5 orang abang, 5 orang adik, tiba-tiba perempuan tadi dia pilih seorang. Maka seorang tu lah kena jadi wali. Ya, hak lain tak boleh kata apa. Dia kata dalam semua aku duduk tengok ni aku nak ambil adik Ikut perempuan tu, dia nak ambil mana? Kalau 5 abang, 5 adik dalam satu taraf, dia tak menentukan siapa yang nak jadi wali, maka pada waktu itu siapa-siapa pun boleh jadi wali. Tapi kalau abang dan adiknya itu, dia pilih aku nak ambil adik yang bongsu, umur 15 tahun. 15 tahun, balik lah. Cukup syarat lah. Maka teruslah dia menjadi wali. Itu, wali setaraf. Tapi kalau ada 5 orang seibu sebapa, 5 orang sebapa, yang tu kena utamakan seibu sebapa dulu. Ini bagi orang yang menikah lebih daripada satu lah. Ada sini yang menikah lebih daripada satu. Yang mampu tu banyak. Yang teringin pun ramai. Tapi seorang tu lah. Tapi kalau 2 tak apalah. Kan? Kami hak tak ada orang tu, tak ada kena cari tak ada kena cari bagi ada. Tak ada cari bagi ada. Kurang-kurang 1 okeylah. Seibu sebapa. Ataupun dia menikah dengan wali, dia bercerai, menikah pula dengan wali, cerai, menikah. Dia ada seibu sebapa seorang. Dia ada sebapa ni sampai 10 orang. Sebapa. Maka utamakan yang seibu sebapa. Oh ya, syarah. Azan. Ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Oh. Azan ke terus? Azan. Azan. Terus. Tu haji kita makin tu? Oh, ingat nak azan? Okey, tak apa. Melawak lah. Ya. Jadi maknanya, tak apalah kita terus sikit lagi. Lah maghrib awal pukul 7. Saya kena duduk mengajar di Sungai Petani tu sampai pun Allah elok-elok habis orang mayang maghrib. Tak dan dia tak ligan time. Berapa kali dah saya pergi patah balik. Tak dan juga. Sampai kat Gurun patah balik. Ada setengah sampai Sungai Petani patah balik. Kan kena ada jam. Kan macam-macam lah dengan hujan lah, dengan accident lah apa semua. Maghrib lah awal pukul 7. Isyak pun awal. Isyak 8.14. Sebenarnya masa mengaji tu sama, lebih kurang sejam juga. Tapi sejam dulu, maghrib 7.45. Isyak pukul 9. Lebih kurang tu. Kita rasa lama. Lah pun sebenarnya awal. Sejam juga lah. Okey, sikit lagi. Boleh lagi, no? Boleh lagi. Okey, seterusnya. Kalau dia ada seibu sebapa 2 orang. Sebapa 10 orang. Maka dia kena cari hak seibu sebapa 2 orang tu, dia kena pilih nak bagi siapa. Yang sebapa tu, dia jadi darajat bawah lagi. Dia kena 1 darajat. 1 darajat maksudnya 1 peringkat. Dia panggil maratib. Peringkat maratib itu, maka di situ tentukan antara abang dia ataupun adik dia. Okey. Jika berlaku perselisihan masing-masing, maka hendaklah mewalikan masing-masing. Jika berlaku perselisihan masing-masing hendak mewalikan, padahal lelaki yang meminang hanya seorang saja, maka kenalah wajib buang undi. Maka barang siapa yang keluar undinya, dialah yang mengahwinkan. Tapi jika dikahwinkan juga oleh yang tidak keluar undi, nescaya sah jua kahwin itu kerana izinnya sudah ada. Cuma undi itu diadakan untuk memutuskan perselisihan jua, bukan menafikan hak wilayah orang yang tidak keluar undi. Kalau ramai, masing-masing nak jadi wali.
Ramai ni masing-masing nak jadi wali, yang nak darah kata ikut hampa lah, nak buat siapa pun. Maka kena undi. Abang ada, adik ada satu peringkat, satu darajat, maka buatlah undian. Bila buat undian, dapat kat siapa pun, maka itulah akan jadi, dia akan jadi wali. Tapi tiba-tiba ada seorang ni, dia tak mengundi pun, tak buang undi, dia tak main. Tapi kerana perempuan itu izin, juga dikira. Nah, juga dikira sah. Sebab apa? Dia satu darajat, dia kira satu peringkat. Berkait dengan masalah nafs, sekali lelaki yang minang itu berbilang orangnya seperti dua, hendaklah dikawinkan dengan siapa yang dipersetujui oleh perempuan itu. Tetapi jika bersetuju pada kedua-duanya sekali, hendaklah dirujukkan kepada hakim supaya menentukan siapa yang lebih baik pada pendapatnya daripada keduanya. Minang pula dua orang dengan perempuan ni. Kan? Jadi siapa yang nak bagi menikah, dia nak menikah dengan siapa. Maka kena tengok perempuan tu setuju nak menikah dengan siapa. Hak seorang muda, hak seorang tua. Hak minang dia. Dia kata hak muda ni baru nak belajar. Hak tua ni pengalaman banyak. Dia kata ambil hak tua. Ambil hak tua. Dia orang tua ni dalam hidup ni dia memang pengalaman. Tak kira lah pengalaman apa pun. Pengalaman tangkap ikan. Tengok ikan pun dia tahu dah. Jantan ke betina. Kita hak jenis tak ada pengalaman. Jenis belek. Tengok kucing. Cara berjalan dia tahu ni hak jantan. Mau kucing mau beranak kan. Ni hak betina. Kita jenis belek. Baru tahu ni jantan. Ni betina. Tu orang pengalaman ni yang tak boleh dijual beli. Pengalaman ni tak boleh beli. Pengalaman hidup kita ni. Apa jual dalam hidup ni? Pengalaman. Pengalaman. Kita masuk hutan, kita tahulah. Bunyi hak macam ni, ada sebab. Bunyi hak macam ni, ada sebab. Kita boleh tahu dah. Kita tak kira bunyi apa, masuk pi, ngap. Maknanya, orang pengalaman ni, hidup ni tak kira. Pengalaman hidup ni dalam apa jua. Pomen. Dia Syem tahu lah, pomen. Kan nak pergi pomen yang cerdik tu, bunyi enjin pun dia tahu dah. Ni belting tak tukar lama ni. Contoh betul lah dia punya orang. Kan hak pomen baru belajar, dia buka turun enjin habis. Tu enjin habis, rupanya nak tukar belting tu ya RM80. Buat turun saja. Kek. Oh dia tahu ni plug. Api tak sampai. Kan? Hak orang hak baru belajar pomen, dia buka bateri, dia buka ni. Tengok orang pengalaman. Macam doktor lah. Kita cari doktor yang banyak pengalaman. Dia mai tengok kita ni, dia pegang. Tahu dah. Ni batuk ni jenis ni, ada ubat dia cara ni. Hak baru belajar, jenuh tekan sana, jenuh tekan sini. Cucuk sana, cucuk sini. Kan? Jadi macam doktor yang pengalaman. Kita cari doktor yang pengalaman. Kan? Jadi ada sebab dia. Tua tu ada pengalaman. Contoh begitu. Dari segi apa jua hidup kita lah. Orang buat buah Melaka, kalau tak ada pengalaman, pakai pecah perut dia. Orang buat buah Melaka, tahu timbul. Mu kalau kita baru belajar, tahu tenggelam, cah. Tu saya memang kawan buat buah Melaka. Saya duk tanya dia pasal apa buah Melaka halus macam ni. Tak boleh buat penumbuk kan? Cepat habis. 3 kali uli siap. Dia kata tak boleh buat petak penumbuk ni pakai pecah perut bawah. Dia nak kena pecah tu dalam mulut. Baru buah Melaka. Mu kalau pecah dalam tempat rebus habis gitu. Mu kalau tak pecah buah dalam mulut, tak ada masuk pecah dah. Itu buah Melaka, dia ada gula dia tu. Dia ada cara dia. Dia orang pengalaman dia tahu. Kan? Orang buat cok kodok lembut, elok, rapuh. Kita buat cok kodok keras. Ni awak bagi guni ni. Ada pengalaman. Tuan-tuan pergi kedai tu, tengok sudahlah, tengok mereka goreng telur. Dia kembung naik elok. Kita goreng Allah, penyek. Mereka tahu cara, sebab mereka pengalaman. Cara nak goreng telur pun ada. Kan? Cara nak kacau ayak ni, belah kanan ke belah kiri. Nak ke kopi O bagi sedap. Nak tarik kot mana. Contoh macam tu. Orang pengalaman dia tahu. Takat mana nak buh gula, takat mana nak buh susu. Dia tengok cawan ni, tahu ni cara ni kena buh sama dengan tangkai bawah ni. Contoh macam tu. Dia tahu dah. Kita jenis ukur. Masak nasi begitu juga.
dia nak ukur. Oh, satu tahap, dua tahap. Kan? Orang tua ajak ukur nak masak nasi kan. Beras dengan ayam. Orang pengalaman pakai buh, begitu je. Itu pengalaman. Okey. Contoh dia kata nak kahwin dengan yang tua sebab ada pengalaman. Dua-dua minang, seorang tua, seorang muda. Maka pada waktu itu, kena tengok dia nak kahwin dengan siapa. Perempuan tu lah dia pilih. Yang minang tu. Datuk harus melakukan akad bagi kedua-dua pihak yang disebut dalam bahasa Arab mutawalli at-tarafain. Dialah yang berijab dan juga berlafaz qabul, iaitu menikahkan cucu perempuan daripada anak lakinya dengan cucu laki daripada anak lakinya yang lain. Ini dia menikah cucu sama cucu, dia boleh untuk diijab dan dia boleh untuk dikabulkan. Okey. Akad nikah bagi kedua-dua. Jika seorang lelaki hendak berkahwin dengan perempuan sepupunya padahal yang lelaki itu wali kepadanya, tidak sah dia mengakad nikah untuk dirinya sekalipun dia berwakil kepada orang lain. Mengakadkan bagi pihaknya atau dia berwakil kepada kedua orang, tiap-tiap seorang satu pihak. Jadi dalam masalah ini, kenalah yang mengakad itu sepupunya yang lain, yang satu darjat, sekiranya tidak, adalah dinikahkan oleh qadhi. Maksudnya menikah ni, sepupu kahwin sepupu. Ya, perempuan ni, pupu dia boleh jadi wali. Seorang perempuan, dia ada pak menakan. Ya. Anak pak menakan dia, lelaki. Kan? Maka anak pak menakan dia dengan perempuan tadi, dinamakan sepupu lah. Dan anak pak menakan lelaki boleh jadi wali kepada perempuan tadi sebab dia sepupu. Tapi kebetulan nak jadi benda yang sama, anak pak menakan dia lelaki nak kahwin dengan perempuan tadi. Jadi sepupu kahwin sepupu. Sepatutnya lelaki tadi boleh menjadi wali kepada perempuan itu, tapi dia nak kahwin dengan perempuan tu. Jadi wali kahwin dengan yang anak yang nak diwalikan, perempuan tadi. Maka pada waktu itu, walaupun dia status wali, ni aku nak menikah dengan hang ni, kita sepupu, tapi aku wali hang ni. Sebab wali lain tak ada. Kalau ada ayah dia, lain lah tu. Tak ada. Lepas tu perempuan dia kata, tak apalah, dah abang sepupu cik, abang pun wali, abang angkat dah. Ui, aku nak angkat pun aku nak menikah dengan hang. Dan memang dia tak boleh angkat untuk diri dia. Dan dia pun tak boleh wakil kepada Tok Imam. Ni Tok Imam tu, saya nak menikah dengan sepupu saya ni, saya wali ni. Lah macam ni lah Tok Imam angkat nikah tak? Saya dengan dia. Pun tak boleh. Maka pada waktu itu, yang boleh angkat nikah ialah sepupu dia yang lain. Satu taraf. Sepupu dia yang lain. Anak pak menakan dia juga yang lain. Ataupun anak pada pak menakan dia yang lain, yang setaraf. Yang setaraf. Lepas itu tak ada. Yang ada ialah anak pak menakan dia tadi, sepupu dia, ada anak pula. Jadi anak menakan pupu. Maka bila nak kahwin itu sepupu, yang ada wali pada waktu itu ialah anak menakan pupu. Maka anak menakan pupu tadi tak boleh jadi wali. Sebab dia bukan setaraf. Bila bukan setaraf, dia berpindah kepada hakim. Sebab tidak ada wali setaraf. Tak ada wali setaraf, kena pindah pada wali hakim. Dia tak boleh berpindah pada wali anak pada menakan dia sepupu. Anak menakan pupu. Dia buat wali ni, mula-mula dia turun bawah. Bapak dia, Tok Wan ke atas. Kalau tak ada, abang dia. Lepas tu, anak menakan dia ke bawah. Seibu sebapak. Kan? Seibu sebapak. Abang dia seibu sebapak. Kan? Lepas tu abang dia sebapak. Dia kena turun bawah. Maratib dia dah. Kita tengok maratib dia itu ada berkaitan dengan wali itu tu. Saudara lelaki seibu sebapak ketika tiada bapak dan datuk. Saudara lelaki sebapak ketika tiada saudara lelaki seibu sebapak. Anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapak. Dia akan turun begitu lah. Saudara lelaki seibu sebapak, saudara lelaki sebapak. Anak saudara lelaki seibu sebapak, anak saudara lelaki sebapak, dan turun ke bawah.
Hak lepas semua tak ada tu, dia naik balik ke atas. Bapa saudara bapa. Bapa saudara bapa. Bapa saudara, anak bapa saudara, sepupu lah. Bapa saudara bapa, dia naik pada Tok Wan pula. Adik-beradik pula Tok Wan. Tok Wan pupu, Tok Wan dua pupu. Tok Nek pupu. Naik pada moyang. Dia naik ke atas balik. Maka kena ikut susunan itu. Okey. Maka sebab itu, sekiranya tidak ada, hendaklah dinikahkan oleh qadi ataupun hakim. Qadi sendiri dah kahwin dengan perempuan yang tiada berwali, kenalah dinikahkan oleh qadi lain atau naib qadi. Kerana dia naib qadi menikahkan itu sebagai wilayah kuasa, bukan sebagai wakil. Maknanya kalau qadi nak menikah pula. Tadi yang disebut sepupu. Ni qadi nak menikah. Perempuan tu tak ada wali. Dia kata dah aku nak menikah dengan aku akad terus ya. Tak boleh juga. Dia tak boleh mengakad nikah untuk diri dia sendiri. Maknanya dalam masa yang sama, dia perlulah untuk mencari orang lain, qadi yang lain ataupun naib qadi, kerana naib qadi itu menikahkan itu sebagai wilayah kuasa, bukan sebagai wakil. Dan perempuan tu memang tak ada wali. Al-hakimu waliyun man la waliyalah. Seorang perempuan yang tidak ada wali, maka hakim atau sultan yang akan jadi wali. Hakim dan sultan pula telah mewakilkan kepada qadi untuk jadi hakim. Tiba-tiba qadi itu pula nak menikah dengan perempuan yang tak ada wali. Maka kena carilah qadi yang lain ataupun naib qadi yang lain. Maksudnya dalam masa yang sama tak boleh main dua peranan. Dialah pengantin, dialah wali. Dulu kita sebut, dialah wali, dialah saksi pun tak boleh. Maksudnya dalam bab nikah ni dia hanya main satu peranan saja. Walaupun dalam masa yang sama dia ada peranan-peranan yang lain. Tapi untuk akad nikah dia hanya boleh ambil satu. Dia tak boleh dua dan tiga. Sebab rukun nikah itu ada 5. Calon pengantin lelaki, pengantin perempuan, seorang wali, 2 orang saksi, sirah ijab dan qabul. Maksudnya setiap daripada semua ini dia hanya boleh ambil satu rukun. Dia tak boleh ambil lebih. Dah saya wakil kata imam akad nikah anak saya nak jadi saksi pula. Kebetulan saksi pun ada seorang belah tu imam, dia duduk belah kanan. Orang lain semua tak ada. Untuk imam kata betul juga anu dah wakil aku akad nikah, tak boleh. Pasal wali bila dia wakil kepada tu imam, wali itu tidak hilang status wali. Tak hilang. Tak boleh jadi saksi lah. Kalau jadi saksi dia jadi 2 peranan lah. Ini cerita kalau tak ada orang lain lah nak jadi saksi, dia nak jadi tak boleh. Tapi kalau dia menyaksikan nikah itu tak apa. Sebab yang saksi 2 orang sudah ada, dia hanya menyaksikan nikah, bukan dia menjadi saksi yang 2 orang untuk mengesahkan nikah tersebut. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi setakat itulah dulu untuk malam ni. Jadi dah lebih kurang 1 jam tadi. Disebutlah tadi. Kita akan masuk nanti bab kafaah, iaitu bab kufu. Nak menikah ni dia ada kafaah. Kafaah ni ialah sekupu. Padan tak kawan ni dengan kawan ni. Orang yang keturunan sayyid dengan keturunan Melayu yang tak ada sayyid. Sekupu tak sekupu. Orang yang kaya dengan orang yang tak kaya. Sekupu tak sekupu. Jadi semua ni kita akan bincang insya-Allah di bulan-bulan yang berikutnya. Jadi moga ada manfaatnya perkongsian kita. Yang baik itu pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik itu pada manusia. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amahu ya rabbana alhamdu kama yusika wa tani. Ya mu'allim Ibrahim al-hikmata alimna ya mufahim Sulaiman fahimna fahimna Sulaiman qul atayna hukma wa ilma saqana ma adawu al-jibal sahihna tubna fa'ilin ya rabb Sulaiman wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ya rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhrijna min dhulumati jahli bi rahmatika ya rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya rahim. Allahumma nawwirna bi nuri ilmika wa abghina sirran bi rahmatika ya rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wal mursalin bi rahmatika ya rahim. Allahumma inna naj'aluka fi a'daina wa na'udzuka min shururihim wa adhurihim. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله